Hai guys, kembali semula ke channel Cikgu Fazli Handsome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, hari ini kita akan belajar bahagian yang ketiga dalam bab yang ke-6 tingkatan 5, iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. So, hari ini kita akan belajar perkara yang keempat, iaitu menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut tersebut diberi. Okey, ada 3 langkah untuk kita menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen sudut tersebut diberi. Okey, langkah yang pertama kita kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi tersebut. Okay, yang kedua, dah tahu nilai negatif atau positif, tentukan sudut rujukan sepadan. Okay, yang ni kita akan tengok pada sukuan yang pertama. Okay, dan yang ketiga sekali, kita akan tentukan nilai sudut theta berdasarkan sukuan yang telah dikenal pasti. Okay, contoh diberi bahawa theta di antara 0 hingga 360 darjah, hitung sudut theta bagi setiap sudut yang berikut. Okey. So, sebelum kita nak membuat soalan ni, nak menjawab soalan ni, kita kena ingat kembali apa yang telah kita belajar pada video-video yang telah lepas. Okey. So, sukuan ada 4 bahagian. Okey, sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Okey, kemudian tanda-tanda positif, dia punya akronim, ingat lagi tak? Saya suka tengok kartun. Semua, sin, tangen, cos. Okey. So, tulisan yang berwarna merah ni ialah yang menunjukkan positif. Okey, yang lain semua bernilai negatif. Okey. Kemudian, untuk kita menentukan sudut pada nilai kosinus ni, okey, yang pertama ini theta tak ada masalah. Okey. Okey. Yang ni theta je, tak ada masalah, sudut rujukan sepadan bagi sukuan yang pertama. Yang kedua, nak cari sudut pada sukuan kedua, 180 tolakkan dengan theta. Okey, tapi bagi tan ni, kalau yang asal dia theta tolak 180, tetapi untuk kes yang ini, okey, macam sudut ni dia terbalik, dia kena terbalik, dia akan pakai 180 tambah theta. Okey, dan sukuan yang keempat ni, okey, 360 tolak theta. Okey. So sekarang kita nak menjawab contoh soalan yang pertama, iaitu sin theta sama dengan negatif 0.28. Okey, sekarang kita tahu sini tanda dia ialah menilai negatif. Okey, so tengok sin yang bernilai negatif pada sukuan yang keberapa? Sin yang bernilai negatif pada sukuan yang ketiga. Okey, saya tulis sejak sini, pada sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Okey, sekarang kita nak tentukan dulu sudut sepadan dia. Okey, nak tahu sudut sepadan. Okey. So sudut sepadan saya tulis dulu. Sudut sepadan. Okey, caranya theta sama dengan sin negatif 1 0.284. Okey, tekan kalkulator, shift sin, dia akan keluar tanda sin negatif 1 dekat atas tu. Okay, 0.284. So, jawapannya 16.499. Saya bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Jawapannya ialah 16.5 darjah. Okay, 16.5 darjah. Ini bagi nilai sudut pada sukuan yang pertama. Bila nak cari pada sukuan yang ketiga, okay, sukuan yang ketiga, so kita kena pakai rumus yang tulisan merah ni. So, 180 darjah tambahkan 16.5 darjah.
Okey, so tekan kalkulator 180 darjah tambah 16.5, jawapannya 196.5 darjah. Okey, kemudian pada sukuan yang keempat pula, 360 darjah tolakkan dengan 16.5 darjah. Okey, tekan kalkulator balik, 360 darjah tolakkan dengan 16.5, jawapannya ialah 343.5 darjah. Okey, kita dah cari dua nilai sudut bagi sin theta bersamaan negatif 0.284 pada sukuan yang ketiga dan pada sukuan yang keempat. Sekarang kita tengok contoh yang kedua pula, iaitu cos theta bersamaan 0.760. Yang pertama, kita cari dulu kat mana nilai positif cos. Kalau tak ditulis ini bermaksud nilainya positif. So, cos yang positif berada pada sukuan yang pertama. Saya tulis dulu pada sukuan yang pertama. Dan pada sukuan, tulis kat atas ni pun boleh. Dia berada pada sukuan yang pertama dan sukuan yang keempat. Cos yang bernilai positif. So, sukuan yang keempat. Sukuan yang pertama dan sukuan yang keempat. So, sekarang kita nak mencari dulu sudut sepadan. Theta. Daripada soalan ni, cos ni kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi cos negatif 1, 0.760. Tekan kalkulator, tekan shift, tekan button cos, 0.760, jawapannya 40.5358. Saya ambil 2 tempat puluhan, jawapannya 40.54 darjah. So, automatik kita terus dapat sudut pada sukuan yang pertama. Okey, sekarang kita nak mencari sudut pada sukuan yang keempat pula. Sukuan yang keempat kita pakai rumus 360 tolak theta. So, 360 darjah tolakkan 40.54. So, tekan kalkulator, 360 tolakkan 40.54, jawapannya 319.46 darjah. Okey. So, contoh yang ketiga, tan theta bersamaan negatif 1.483. Sekarang tengok. Tan negatif, tan tanda negatif terletak pada sukuan yang keberapa? Sekejap, saya padam balik. Tan negatif terletak pada sukuan yang kedua dan sukuan yang keempat. Saya ulang balik, tulisan yang berwarna merah ni bertanda positif. Jadi bila tan negatif dia berada pada sukuan yang kedua, saya tulis dulu. Dia berada pada sukuan yang kedua, dan sukuan yang keempat. Lepas tu kita cari dulu sudut rujukan sepadan. Theta bersamaan, ini tan kita pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi tan negatif 1 negatif, tak nampak pula nombor dia, saya padam balik. Gitu. 1.483. So, tekan kalkulator, tekan shift, tekan button tan, dia akan keluar tan negatif 1 dekat atas tu, masukkan tanda 1.483. Tak perlu masukkan tanda negatif sebab negatif itu menunjukkan sukuan. So, 56.007. Saya gunakan 2 tempat puluhan, terus saya letak 56 ataupun 56.01. Nak jadi tepat. So, sekarang kita cari sudut pada sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, rumusnya 180 darjah tolak theta. Jadi 180 darjah tolakkan 56.01. Kita guna kalkulator. 180 tolakkan 56.01.
5 tolakkan 56.01, jawapannya ialah 123.99. 123.99. Okey. So, ini jawapannya. Okey, kemudian sukuan yang keempat pula, rumusnya 360 tolak theta. 360 tolak 56.1. Okey, tekan kalkulator juga. 360 tolakkan 56.01, jawapannya 303.99. Okey, kita sekarang dah siap bagi soalan bahagian yang keempat. Okey, perkara yang keempat. Okey. So, perkara yang akhir sekali untuk bahagian yang ketiga ni ialah kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangent. Okey, contoh dalam rajah di bawah, okay, PQ ialah segitiga bersudut tegak. Okay, PQR ialah segitiga bersudut tegak. Jika T ialah titik tengah, okay, titik tengah dah ada sini, ada tanda sini. Okay, titik tengah QR, carikan nilai tan X. Okay, ni tan X. Okay, untuk mencari nilai tan X ni, kita kena tahu dulu berapa jarak di antara Q sampai ke R. Okay, sekarang ini 10, ini 6. Kalau kita tak tahu cara nak mencari panjang QR ni, kita kena gunakan kaedah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okay, ini dah belajar. Geja pun salah. Pythagoras. Ikut, saya pun lupa. Okay, so caranya C kuasa 2, rumusnya A kuasa 2, okay, tolak, silap, ayolah, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini A, ini B, ini C. Okay, so nak cari yang B ni, B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Okay, samaan 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okey, berapa? 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2, jawapannya 64. Ini punca kuasa 2, pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi punca. Ni kuasa 2 sebelah kiri, pindah sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. So, punca kuasa 2, punca kuasa 2 64. Punca kuasa 2, 64 ialah 8. So, bawah ni nilainya 8. So, bila bawah tu 8, kita bagi 2 sebab sama panjang. So, sini 4, ini pun 4. Okey. Sekarang nak cari sudut pada X ni, kita kena tahu dulu sudut yang sepadan pada sebelah dia ni. Okey. Saya wakilkan sini sebagai huruf A contohnya. Okey, so tentang sebelah. Tentang sebelah. Dulu masa tingkatan 3, kita dah belajar nisbah trigonometri. Okey, apa dia? Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Sin tentang hipotenus. Cos sebelah hipotenus. Tan tentang sebelah. Okey. Jadi kat sini A tentang sebelah. So dia tangent. So nak cari tangent bagi sudut A bersamaan 6/4. Okey, kemudian ni tan, kita pindahkan ke sebelah kanan. A bersamaan tan negatif 1, 6/4. Okey, kita guna kalkulator, tekan shift, tekan tan, tekan 6 bahagi 4. Okey, dalam kalkulator saya pula tak ada pecahan kot, saya tak jumpa. So 6 bahagi 4. So jawapannya 56.309. Saya benarkan
56.31 darjah. Okey. Sekarang kita nak tengok, kita bukan nak mencari sekarang yang A ni, kita nak mencari nilai tan X ni sebelah dia. So tengok sudut dekat sini. Okey, sudutnya dah lebih daripada 90 darjah. Okey, so dekat X ni saya contohin dekat X ni, sudutnya dah lebih daripada 90 darjah. Bila lebih daripada 90 darjah, dia dah termasuk dalam sukuan yang kedua. So, untuk mencari sukuan yang kedua tadi, tan bernilai sukuan yang kedua. Okey. Sukuan yang kedua, tan bernilai negatif. Okey, sukuan yang kedua tan bernilai negatif. So sekarang kita nak mencari tan pada sukuan yang kedua, iaitu okey. Kat sini saya ada silap sikit. Okey, sebenarnya kita bukan nak cari sudut, kita cuma nak cari nilai tan X. Okey, saya padam balik sini. Okey, saya minta maaf. Alright, so sekarang kita dah tahu nilai tan A bersamaan 6/4. So nak cari nilai tan X ni, kita tahu sebab tadi saya kata sudut X dah lebih dari 90 darjah dan dia berada pada sukuan yang kedua. So tan berada sukuan kedua ialah bernilai negatif. Jadi kat sini bila tan X dah lebih daripada 90 darjah, bermaksud automatik nilai 6/4 ni, okey, dia akan jadi negatif 6/4. So kita boleh kecilkan negatif 3/2. Okey, so dah siap jawapan bagi soalan nombor 5. Okey, so dia tak suruh cari nilai sudut, dia hanya suruh cari nilai tan X saja. Okey, so saya rasa cukup setakat itu hari ini. Untuk video kali ini kita belajar yang pertama tadi. Okey, kita nak menentukan nilai sudut apabila nilai sin, cos dan tangent sudut diberi. Okey, dan yang kedua kita berjaya menyelesaikan masalah yang melibatkan sin, cos dan tangent. Okey, so sehingga kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, dan jangan lupa turn on notification untuk mendapatkan pemberitahuan video saya yang akan datang. Dan juga jangan lupa subscribe channel Telegram saya, channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, kita jumpa lagi. Bye.